إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر Rabbi tammim umurana bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi yang mulia ini kita masih lagi diberikan kesihatan dan afiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat bersama-sama kita berada dalam pengajian kuliah duha pada pagi ini. Dan Alhamdulillah untuk pagi ini saya masih lagi diberikan peluang untuk dapat berkuliah semula lah setelah berapa lama 2 bulan kot 2 bulan tak dapat hadir atas faktor kesihatan. Habis suara dengar dengar Alhamdulillah, tapi dia masih serak sikit lah kerana dia ambil masa sikit, tapi sekurang-kurangnya cakap tu tak sakit. Kalau sebelum ni cakap tu sakit. Okey, baik. Kita dah masuk surah An-Nisa belum? Belum lagi kan? Okey, baik. Baik, insya-Allah untuk hari ini kita akan masuk pada surah baharu. Sebelum ni kita dah tamat untuk surah An-Nur, ya. Dah tamat surah An-Nur, jadi tengok semua pun dah bernur belaka. Jadi hari ini kita masuk surah An-Nisa. Dinamakan An-Nisa adalah merujuk kepada wanita, ya, kerana di dalam surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memulakan pada ayat yang pertama, dan beberapa ayat dalam kandungan kebanyakan ayat ini mengandungi perihal tentang wanita. Sebab itu para ulama menyatakan, seperti mana di dalam, ini pengenalan dulu ya, dalam surah An-Nisa ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kata isteri Nabi Sayyidatina Aisyah, surah An-Nisa tidak turun kecuali saya sudah hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia turun seawal pada tahun yang pertama hijrah pada bulan Syawal. Surah ni turun selepas Aisyah dah kahwin dengan Nabi SAW. Sebelum Aisyah kahwin dengan Nabi SAW, surah berkenaan dengan hukum hakam wanita ini belum ada. Banyak duk cerita pasal akidah, cerita pasal ibadah, akhlak, tapi cerita tentang wanita ni tidak ada. Sehinggalah bila Aisyah kahwin dengan Nabi SAW, maka surah berkenaan dengan wanita barulah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan surah berkenaan dengan wanita ini ada ulama bahagikan surah wanita yang besar dan surah wanita yang kecil. Kalau surah wanita yang besar ni macam surah An-Nisa, tapi kalau surah wanita yang kecil, yang ulama sebut, kalau surah wanita yang besar, surah An-Nisa dan juga surah Al-Ahzab dan surah An-Nur. Tapi kalau surah wanita yang kecil adalah surah At-Talaq dan surah At-Tahrim. Jadi dia ada, ini semua cerita tentang banyak berkenaan dengan perihal wanita. So ada 5 surah semuanya. Cuma kelebihan surah ini ada disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an.
Dia kata di dalam surah An-Nisa terdapat 5 ayat. Ya, terdapat 5 ayat. Kalaulah Allah menyuruh aku menukarkan 5 ayat ini dengan dunia dan seluruh kekayaan dan perbendaharaannya, aku tak nak tukar. Maknanya dalam surah An-Nisa ni ada 5 ayat yang paling bernilai dan berharga daripada dunia dan isinya. Siapa dapat hafal ayat ini, dapat faham ayat ini dan beramal dengan ayat ini, dia adalah orang kaya, walaupun dia hanya makan seri kaya. Dia bukan kaya pun. Tapi sebab kandungan ayat itu adalah ayat yang paling agung, yang paling besar pahalanya dan ganjarannya dalam surah An-Nisa. Jadi kalau kita boleh baca, kita boleh hafal, kita boleh amal, Allah berikan kepada kita dunia dan isinya. Macam orang yang mengamalkan salat 2 rakaat qabliyah subuh. Ya. Yang pertama adalah ayat yang ke-40. Dibalik kena hafal lah yang 40 ni. Satu ayat je. Jadi kalau 5 ayat, 5 ayat je. Sedangkan surah An-Nisa ada 176 ayat. Daripada 176 hafal 5, okey lah tu. Tak sampai berapa persen pun, kan? Ayat yang ke-40. Kenapa ayat 40? Kerana pada ayat yang 40 tu Allah cerita, kata Abdullah Mas'ud. Abdullah Mas'ud ni antara sahabat Nabi yang menjadi pakar Quran. Ya, pakar Quran. Beliau adalah penghulu di kalangan sahabat dalam bab Al-Quran. Dia ada tokoh-tokoh dia lah. Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud. Dia ada tokoh-tokoh dia dalam bab Al-Quran ni. Baik, dalam surah Nisa ayat 40 tu Allah menyatakan, Allah sebut, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah kata sesungguhnya Allah tidak akan menganiayai hamba-Nya walau sebesar zarrah. Dalam bahasa Arab, zarrah ni dia merujuk kepada benda yang paling kecil. Dulu, orang dulu kalau dia terjemah, dia kata zarrah tu biji sawi. Orang kampung dululah, kalau dia baca Quran, dia terjemah biji sawi. Sebab dulu dia orang jumpa biji sawi itulah paling kecil. Sekarang ni zaman sains, zaman teknologi, orang dah jumpa elektron, proton tu dalam kandungan atom tu benda paling kecil yang tak mampu ditengok dengan mata kasar melainkan dengan mikroskop. Itu benda paling kecil. So Allah bagi tahu dalam ayat ni, kata Abdullah bin Mas'ud, kita buat kebaikan sekecil mana pun, Allah kata yudha'ifha, Allah akan gandakan ia, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan dia balik ke akhirat dia akan dapat pahala yang lebih besar daripada sebuah bukit. Ini menunjukkan pada kita, Abdullah bin Mas'ud kata, dalam banyak-banyak surah, surah An-Nisa je Allah buat benda ni. Sebab Allah nak bagi tahu, kalau kita ada peluang buat kebaikan, buatlah kebaikan itu walau sekecil mana pun. Kerana bukan soal kebaikan tu kecil, soal Allah tu maha kaya. Yang kecil pun dia boleh jadikan lebih besar daripada kebajikan yang besar. Ya. Sebab tu jangan kita meremehkan berbuat kebaikan, walaupun kebaikan yang kecil. Ada ulama kata sebab wanita ni kalau dia buat kebaikan, dia menganggap satu kebaikan itu kecil. Jadi dia nak kebaikan yang besar, baru dia rasa dia dihargai. Tapi sebenarnya kalau dia buat kebaikan yang kecil pun, itu adalah merupakan satu pahala yang besar. Tapi janganlah pagi-pagi
Dia ambil roti, dia bubur jam. Awak tak tolong sapu? Kebaikan kecil pun jadilah. Maknanya nak ceritakan, kalau boleh buat kebaikan, buatlah kan. Kalau tak mampu buat yang besar, buatlah yang kecil, sekadar yang kita termampu. Jadi kata Allah maksud, ini ayat yang agung dalam surah An-Nisa. Yang kedua adalah surah An-Nisa pada ayat 31. Allah Ta'ala sebut, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dalam surah lain Allah tak cakap pun tentang kelebihan ayat ni. Surah An-Nisa je Allah cakap. Allah kata, siapa yang menjauhkan dirinya daripada dosa-dosa yang besar. Pertama, apa kelebihan dia? Tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Pertama, Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang kecil. Jauhkan diri daripada dosa yang besar, Allah ampunkan dosa yang besar itu dan juga mengampunkan dosa yang kecil. Yang kedua, wa nudkhilkum mudkhalan karima. Allah bawa kita masuk ke dalam tempat urusan jagaan Allah yang baik. Ayat ni diturunkan kepada golongan-golongan. Ayat ni untuk semua orang, tapi bila Allah letak dalam surah An-Nisa, ulama kata untuk memberitahu darjat wanita supaya mereka jauhkan diri daripada dosa yang besar khususnya, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa mereka yang kecil, dan dalam masa yang sama Allah Ta'ala akan tuntun mereka di dalam jagaan Allah supaya mereka sentiasa berada dalam kebaikan. Itu kelebihan yang kedua, ya. Yang ketiga pada ayat 48 dalam surah An-Nisa dan ayat 116, dia sama. Ayat ni maksud dia sama. Allah ulang dua kali dalam surah yang sama, bentuk ayat yang sama, secara serupa, tak ada beza. Cuma Allah ulang di tempat yang berbeza. Ayat sama diulang dua kali dalam surah yang sama. Pertama ayat 48, yang kedua ayat 116. Ini Allah Ta'ala cerita tentang Allah ampunkan semua dosa melainkan dosa syirik, ya, melainkan dosa syirik. Tidak ada dalam surah-surah yang lain, melainkan Allah letakkan di dalam surah An-Nisa, nak menunjukkan pada kita bahawasanya semua dosa tu Allah ampunkan melainkan syirik, hinggalah seseorang itu meninggalkan syirik, nak menunjukkan besarnya dosa syirik. Yang keempat, ayat 64. Ayat yang ke-64. Yang keempat ke yang kelima? Kalau campur dua ayat tadi, ni yang kelima lah. Yang kelima. Okey, yang kelima ayat 64. Yang mana Allah sebut dalam ayat ini, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Yang bermaksud sesungguhnya jika umat-umat kamu wahai Muhammad datang dalam keadaan dia menganiayai dirinya, makna berdosa, datang jumpa Nabi SAW lalu memohon ampun pada Allah dan minta Nabi SAW mengampun, doa pada Allah mengampunkan dosa mereka, tentulah mereka akan mendapat penerimaan taubat daripada Allah Ta'ala. Ayat ni cerita setiap kali umat Nabi Muhammad SAW minta ampun pada Allah dengan taubat yang nasuha, bila dia mati balik ke akhirat, jika dosa tu telah dia taubatkan, Nabi SAW di akhirat akan minta di hadapan Allah
agar Allah juga mengampunkan saki baki dosanya jika masih ada. Yang mana Nabi lain takkan buat macam tu. Nabi lain, umat Nabi lain, kalau mereka buat dosa, mereka minta ampun pada Allah, tapi ada dosa yang mereka tak minta ampun, Nabi lain takkan minta di hadapan Allah agar Allah ampunkan dosa mereka. Tapi ayat ni cerita kelebihan umat Nabi Muhammad SAW, tapi syaratnya kena taubat lah, bukan tahu buat. Dia kena taubat. Kalau dia buat satu dosa, dia taubat, minta ampun pada Allah. Mungkin ada dosa yang kita terlupa nak minta ampun. Yelah, banyak sangat sampai tak termasuk dalam senarai. Jadi bila balik dekat akhirat, maka Nabi SAW akan datang di hadapan Allah dan Nabi kata, ya Allah, ampunkanlah dosa umatku ini, ataupun ampunkanlah dosa fulan bin fulan dari kalangan umatku ini. Sebab Nabi dah tak ada. Kalau zaman Nabi hidup dulu, sahabat pergi minta ampun pada Allah, jumpa Nabi, terus immediately Allah ampunkan dosa, tak ada postpone. Itu kelebihan. Tapi kita tak hidup lah kan zaman Nabi SAW. So Allah Ta'ala bagi kita raih kelebihan itu di akhirat. Jadi ada dua cara. Satu lagi, kita amalkan doa yang Nabi ajar. Ada dua doa. Satu doa Nabi SAW baca, ajarkan. Satu lagi doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab kita kena ingat ya, dosa kita ke akhirat ni ada dua jenis. Satu, dosa yang kita pikul kerana tangan kita sendiri. Satu lagi, dosa yang kita kena pikul disebabkan kerana orang lain. Dosa kita buat ke orang, yang tu pun kita kena bawa jugalah ke akhirat. Sebab itu ada doa yang Nabi ajarkan untuk kita baca setiap kali di dalam salat. Nak baca masa sujud pun boleh, dan nak baca sebelum beri salam, selepas baca tahiyat akhir, tasyahud akhir. Apa doa Nabi ajar? Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Pendek je. Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Ya Allah, ampunkanlah dosaku pada hari kebangkitan. Satu lagi boleh tengok dalam surah Ibrahim. Dalam surah Ibrahim, ayat ke berapa saya cek sekejap ya. Tak, yang first tu bukan. Itu hadis Nabi. Okey, yang ni surah Ibrahim pada ayat 41. Ayat 41 Ayat 41 Allah kata, Rabbana ufilli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Itu doa Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim baca. Cuma beza dia ada dua kelebihan dua doa tadi. Kalau doa Nabi SAW, bangun saja di mahsyar, bila dipanggil menghadap Allah, masa dia terima buku catatan amal, kalau ada saki baki dosanya, Allah ampunkan. Doa Nabi Ibrahim AS, masa dia dihisap oleh Allah, ternyata ada dosa-dosanya, maka Allah ampunkan. Itu beza antara dua doa itu. Satu diampunkan sebelum hisap, satu lagi diampunkan ketika hisap. Lepas hisap mana ada dosa dah, sebab dah ditentukan hukuman, ya. Jadi amalkan dua doa tersebut. Baik, nak tulis ke? Yang pertama tu. Yang kedua boleh rujuk surah
Ibrahim lah Dia boleh baca Rabbi atau Allahumma. Dua boleh. Ni kalau kita baca untuk kita lah. Kalau baca untuk ramai, Rabbana. Allahumma ni tak payah ubah lah. Kalau yang ni tukar lana lah. Yang ni pun tukar nak Khati'ah. Dia jadi lain sikit. Khati'ah. Panjang dulu Atina. Ya. Doa ni kan saya dah dapat apa hilang dalam Al-Quran juga yang kalau kita baca doa ni kan waktu di akhirat nanti tiba-tiba dia dilihat masa kita dalam penghisapan kan bila dilihat pahala tu akan datang berbondong-bondong yang dia saya lupa tu apa maafirulana dulu mana Ikhwanina sabaku bil iman. Betul tak? Oh, itu ada dalam ayat Quran yang lain. Dalam ayat Dalam surah Al-Hashr ada Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu doa lain. Saya tengah cari-cari ni tak ada jumpa. Ada nanti saya bagikan dalam ayat Quran. Boleh bawa Boleh. di depan dah. Boleh insya-Allah. Ada tapi Ada. surah apa tak ingat. Surah Al-Hashr tak silap saya. Surah Al-Hashr. Ya. Cik. Okey. Yang tu surah Al-Hashr lah, ayat 10. Ayat 10. Ayat yang ke-10. Ya. Okey. Kita balik semula. Kita masuk dalam surah An-Nisa, ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Innallaha kana alaikum raqiba. Sadaqallahul azim. Baik, kita lihat ayat pertama lebih dahulu. Ayat ini menceritakan berkenaan dengan asal usul manusia, asal usul kejadian dan ciptaan manusia.
Dan Allah bercerita juga kepada kita berkenaan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia sifat kasih sayang. So ada dua perkara utama yang Allah ceritakan pada ayat pertama ni. Yang pertama, Allah cerita tentang asal usul manusia, agar manusia mengenal tentang hakikat diri mereka. Yang kedua, Allah cerita tentang nikmat kasih sayang yang Allah ciptakan, lalu ia dapat dinikmati oleh manusia dengan nikmat tersebut. Ya. Okey, kita tengok terjemahan dulu. Allah berfirman yang bermaksud wahai manusia. Sebab tu Allah Ta'ala tak kata ya ayyuhallazina amanu. Allah kata ya ayyuhan nas. Maknanya dia merujuk pada orang Islam dan orang bukan Islam. Sebab tu kita kena faham Quran ni bukan untuk diturunkan bukan untuk orang Islam saja. Quran juga diturunkan kepada orang bukan Islam. Sebab ada cerita-cerita orang bukan Islam dalam Quran. Ya, jadi peringatan dia, petunjuk dia bukan untuk orang Islam sahaja, tetapi untuk seluruh umat manusia, bahkan jin pun. Ya. Baik, Allah kata, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah yang menciptakan kamu daripada satu jiwa. Satu jiwa tu siapa? Nabi Adam. Dan Allah menciptakan daripada Adam itu pasangannya, Hawa. Ya. Orang kita panggil apa? Hawa. Kadang-kadang Hawa. Sebenarnya Hawa tu maknanya tak baik. Dia kena double W. Hawa. Hawa ataupun Hawa. Salah satulah. Jangan Hawa. Kalau Hawa tu bisikan nafsu yang jahat. Tu yang jahat kawan kita nama Hawa tu. Kita duk panggil dia macam tu. Kan? Baik. Pasangan dari dirinya dan dari keduanya, yakni daripada Adam dan Hawa, Allah memperbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak, maknanya keturunan lah. Bertakwalah juga kepada Allah. Allah suruh 2 kali takwa. Satu, Allah suruh kita bertakwa untuk mengingatkan diri kita tentang siapa kita. Yang kedua, Allah suruh kita bertakwa yang dengan nama Allah kamu saling meminta dan memelihara hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah itu selalu menjaga dan mengawasi kamu. Baik. Sekarang ni kita nak tengok daripada ayat yang pertama ini, ya, berkenaan dengan apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripadanya. Baik, yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita bertakwa kepada Allah. Antara ciri-ciri sifat orang yang bertakwa itu adalah apabila ia mengenal hakikat dirinya. Asas kita nak membina takwa, kita perlu membina mengenal hakikat diri. Kerana bila kita tidak mengenal diri, maka kita tidak mampu untuk mengenal Tuhan. Sebab tu kalau nak kenal Allah, kita boleh mengenal Allah melalui diri kita. Sebab tu dalam Quran Allah kata, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada jiwa dan diri kamu wahai manusia, kenapa kamu tidak mengambil pengajaran dan peringatan? Okey. Jadi cara bagaimana kita nak mengenal diri? Yang pertama kata para ulama, nak mengenal diri adalah dengan cara kita mengenal asal usul. Kita panggil ini namanya nasal. Namanya nasal. Mengenal diri melalui nasal. Nasal tu apa? Asal usul. Sebab tu Allah Ta'ala sebut asal usul kita daripada apa? Tanah, bukan Adam. Tanah. Sebab tu dalam Al-Quran yang lain Allah sebut Allah ciptakan kamu daripada tanah. Ya, jadi yang pertama kita mengenal asal usul kita adalah daripada tanah.
Yang mana tanah ini dalam bahasa Arab namanya apa? Ardun. Ardun, kan kita selalu jumpa kan, as-samawati wal ard. Apa makna ard? Ard dalam bahasa Arab kita terjemah bumi, tapi sebenarnya ard tu bukan bumi. Ard ni memberi dua makna. Satu, benda yang bawah. Bawah ialah bila kita pijak atas tanah, apa paling bawah? Tanah lah, betul tak? Kita di atas tanah kan. Yang kedua, ard ini maknanya tempat yang dipijak. So ard ni ada dua makna, tanah ataupun tempat yang pertama maknanya rendah, yang kedua maknanya tempat yang dipijak. Ya. Jadi maknanya dekat sini asal usul manusia itu adalah hina. Asal usul manusia itu adalah hina, kerana ia berasal daripada benda yang rendah dan dia berasal daripada benda yang hina, dipijak. Tapi bagaimana dia boleh menjadi mulia? Kerana Allah yang memuliakannya dengan ciptaannya. Kerana Allah jadikan manusia fi ahsani taqwim, sebagai sebaik-baik kejadian. So kita jadi mulia bukan kerana diri kita, kita menjadi mulia kerana Allah. Melalui apa? Melalui penciptaan yang Allah buat kita sebagai sebaik-baik kejadian. Ya, sebaik-baik kejadian. Baik. Sebaik, ya. Turab, okey. Kalau kita tengok turab, turab daripada perkataan tarab, tariba. Tariba ni sebenarnya dia memberi maksud tanah yang bermanfaat. Sebab tu kalau kita nak bertayamum dipanggil turab. Kerana bukan semua tanah kita boleh ambil manfaat. Ada sebahagian tanah boleh bagi manfaat, ada sebahagian tanah dia tak boleh bagi manfaat bagi kita. So Allah muliakan kita dalam banyak-banyak jenis tanah. Allah pilih tanah yang baik. Sebab tu Allah panggil turab. Kadang-kadang Allah panggil tin. Tin tu tanah yang boleh dibentuk. Ya, turab tu tanah yang boleh memberikan manfaat, pembersihan. Ya. Jadi sebab itu Allah bagi tahu kepada kita, Allah memilih kita sebagai sebaik-baik kejadian, supaya dengan mengingati asal usul mereka, manusia dapat merendahkan dirinya kepada Allah dan mensyukuri nikmat penciptaan. Jadi orang yang nak bertakwa ni, pertama sekali asas takwa, dia kena bersyukur nikmat penciptaan. Bila Allah cipta kita, kita dah kena bersyukur. Sempurna tak sempurna pun kena bersyukur, kerana Allah telah menciptakan kita. Ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hendak mengenal diri itu? Mengenal diri itu adalah merujuk kepada selain daripada asal usul keturunan. Yang kedua, mengenali diri manusia itu adalah melalui bagaimana ia diciptakan. Maksudnya dekat sini Allah menyuruh kita kenal diri dari sudut bagaimana proses Allah menciptakan kita. Kalau kita tengok dalam surah Al-Mu'minun, Allah ada cerita Allah cipta kita daripada tanah tu kemudian ditukar menjadi, sesudah daripada Nabi Adam tukar jadi mani bertukar menjadi ketul darah jadi setik darah, lepas tu jadi daging dan sampailah jadi manusia. Dengan melihat proses kejadian itu juga manusia dapat mengenal Allah. Ya, macam mana boleh mengenal Allah? Sebab melihat bagaimana Allah cipta kita daripada 40 hari bertukar, 40 hari bertukar, 40 hari kita bertukar, kejadian demi kejadian, sehinggalah menjadi kejadian yang sempurna. Ya. Sebab tu masa kita duduk dalam perut ibu kita, masa bertukar-tukar tu, ibu kita ke yang tukarkan? Tak, Allah. Ibu kita dia bawa kita je. Apa yang ada dalam tu semua Allah jaga.
Anak tu makan macam mana, mak tak jaga. Ke mak kita, anak saya lapar dah ni. Tak. Mak tu makan je. Yang bagi makan pada anak tu Allah. Yang bagi dia apa yang mak tu dapat yang baik-baik sampai ke anak tu Allah punya kerja. Ya, sebab itu Allah suruh kita ingat benda tu. Sebelum kita datang ke dunia pun Allah dah jaga. Apatah lagi kalau kita dah keluar hadir ke dunia pun, kita mesti ada tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk Allah bagi mak kita sihat pun Allah jugalah, ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, mengenal hakikat diri manusia itu adalah dengan mereka melihat agama mereka yang dipegangi oleh ayah mereka, yakni Adam. Itu cara kita nak mengenal diri kita. Dengan cara itu dapat mengenal Allah, iaitu Allah menyebutkan manusia yang pertama Allah ciptakan adalah Adam. Dan Adam alaihissalam adalah Nabi, dan baginda alaihissalam adalah beragama Islam dan tauhid kepada Allah. So kat sini kalau kita nak mengenal diri kita, adalah kita mengenal bapa kepada seluruh manusia, yakni Nabi Adam alaihissalam. Ya, bila kita kenal agama Nabi Adam dan juga keimanan Nabi Adam alaihissalam, maka di situ boleh membawa kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pengajaran yang kedua untuk kita bertakwa kepada Allah selain daripada mengenal diri sebagai sifat hamba, yang kedua adalah bahawasanya bertakwa kepada Allah dengan mengesakan Allah dan tidak menyengutukannya dengan sesuatu, kerana makhluk sifatnya berpasang. Allah kata apa dalam surah Yasin? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menjadikan semua makhluk ni mesti berpasangan, baik makhluk yang berroh atau makhluk yang tak ada roh, semua dia mesti ada pasang dia. Pokok ke, batu ke, cuma kita tahu atau tak tahu je. Sebenarnya dia semua memerlukan berpasang baru dia boleh bertindak, berevolusi. Ya, maka disebabkan kerana itu Allah kata Allah ciptakan Adam. Tapi daripada Adam tu Allah ciptakan apa? Pasangan. Ya, pasangan. Kat sini Allah nak letakkan bertakwa pada Allah tu selain daripada menyedar diri kita sebagai hamba, yang kedua mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, tidak menyengutukan Allah, iman. Yang kedua dasarnya adalah iman. Pertama adalah kita syukur atas nikmat penciptaan. Yang kedua adalah iman kepada Allah dengan keyakinan bahawa Allah itu pencipta, bukan yang dicipta, atau tidak disekutukan dengannya selainnya. Mana Allah tidak memerlukan pasangan. Okey, saya nak tarik perhatian sikit kat sini. Kalau kita tengok Allah sebut zaujaha. Kalau ibu-ibu sekalian baca Quran, kalau siapa yang bila dia baca dia selalu macam perhati, dia akan tengok beza. Allah kalau mengguna perkataan pasangan, Allah guna dua lafaz. Satu zauj, satu lagi bukan. Satu lagi imra'ah. Imra'ah. So pasangan dalam Quran Allah sebut dua. Kalau zauj dengan zaujah tu samalah, makna dia sama. Satu zauj atau zaujah, dua imra'ah. Contoh kita bacakan dalam surah Tahrim, Allah kata apa? Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah bagi perumpamaan wanita yang kafir yang hidup di bawah dua hamba yang saleh, isteri Lut
dan isteri Nuh. Allah guna perkataan pasangan juga, tapi Allah guna lafaz imra'ah. Okey, kenapa Allah guna lafaz berbeza? Ini perlu tadabbur. Kalau siapa baca Quran, kalau zauj, dia boleh memberi beberapa makna. Pertama, pasangan itu pasangan yang beriman, pasangan yang bertakwa, pasangan yang salihah atau salih. Nombor dua, kalau Allah guna perkataan zauj, maknanya dia pasangan yang subur, boleh beranak pinak. Okey. Tapi kalau Allah guna perkataan imra'ah, dia ada dua makna. Satu, tak baik, kafir, fasik, tak taat, ingkar. Sebab tu Allah panggil Zulaikha bukan zauj, tapi Allah panggil dia imra'ah. Sebab Zulaikha dia khianat suami dia, dia curang. Allah kata wamra'atul aziz. Allah Ta'ala tak kata zaujatul aziz atau zaujal aziz, tapi Allah kata imra'atul aziz. Maknanya kita baca ayat tu, daripada kalimah tu kita dah tahu dah, oh dia bukan isteri yang baik. Ya. Yang kedua, imra'ah ni merujuk isteri yang tak boleh beranak. Dia baik, tapi dia tidak boleh beranak. Maknanya dia tak baik dari sudut, dia kurang sihat dari sudut fizikal. Yang pertama, dia tak baik dari sudut spiritual. Sebab tu Allah panggil isteri Nabi Ibrahim Sarah imra'ah. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Bila Sarah dengar malaikat kata yang dia akan hamil, Allah guna imra'ah, dia gelak. Sebab masa tu dia dah tua, dia tak boleh nak beranak. So Allah panggil dia imra'ah. Tapi lepas tu Allah muliakan dia, dia dapat lahirkan siapa dia? Ishaq. Jadi Allah gelarkan dia balik sebagai zaujah. Tu beza dalam bahasa Arab. Baik, lepas ni kalau baca, lepas tu kalau orang tanya isteri, kalau orang Arab lah, kalau dia nak panggil kamu isteri kamu tu, dia panggil imra'ah. Dia guna perkataan imra'ah, maknanya kalau kita dengar dia nak bagi tahu yang dia tak cerita isteri dia, tapi kita dapat tahu yang isteri dia tak baik. Contoh kita tanya, di mana isteri kamu? Aina zaujatum? Lepas tu dia jawab imra'ati. Dia jawabnya tu, isteri saya keluar. Kita boleh faham dia ada masalah dengan isteri dia. Dia tak kata zaujati, dia kata imra'ati. Tu bahasa Arab dia kena jaga-jaga. So kalau kita cakap dengan Arab, tiba kita pergi panggil imra'ati, dia kata oh isteri dia ni tak baik, padahal isteri kita baik. Cuma kita tak pandai guna bahasa Arab lah. Grammar tu tak betul. Okey, itu selingan lah. Okey, baik. Yang ketiga kita lihat dekat sini, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan nikmat yang ketiga yang Allah berikan adalah nikmat keturunan. Wa batha minhuma, Allah beri kepada kita, Allah suruh kita bertakwa kepada Allah kerana nikmat keturunan. Saya terlupa tadi, tertinggal, minta maaf. Allah suruh kita bertakwa kepada Allah kepada isteri dan pasangan. Pertama, Allah suruh kita bertakwa untuk bersyukur nikmat penciptaan. Kedua, bertakwa kerana nikmat untuk kita beriman. Yang ketiga, bertakwa kepada Allah kerana diberikan pasangan, terutamanya isteri, suami kepada isteri. Sebab tu Allah suruh bertakwa. Dalam hadis Nabi SAW, antara khutbah terakhir Nabi kata, aku wasiat kamu terhadap golongan wanita supaya kamu berbuat baik dengan mereka. Ya. Sebab tu ayat ini Allah suruh kepada para suami untuk bertakwa kepada Allah terhadap isterinya. Sebab tu saya nak bagi ibu sekalian faham, takwa ni macam orang kita duk faham takwa ni, suami kita rajin pergi masjid, semayang tahajud, rajin sedekah, itu takwa juga. Tapi itu takwa dengan Allah. Sebab takwa dia kena dua hala.
hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau hablum minallah saja bertakwa, itu tak dipanggil takwa, belum dipanggil orang bertakwa. Tapi kalau hablum minan nas saja pun tidak bertakwa. Bila sebut takwa, dia mesti hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi ulama kata, kalau nak tengok seseorang tu asas takwa pada Allah, solatnya. Asasnya, bukan semua asas. Tapi nak tengok asas takwa seseorang itu, jika dia sudah berkeluarga adalah pada isterinya. Kalau suami itu rajin ibadat, tapi dengan isteri dia tak baik, cakap kasar, suka sakit hati isteri, kedekut nak bagi belanja, dia tidak bertakwa. Walaupun dia alim, walaupun dia soleh, bagi Allah dia tak bertakwa. Tapi kalau dia belum berumah tangga, takwa dia itu terletak pada ibu dan bapa dia. Ya, takwa dia itu pada ibu dan ayah dia. Tapi kalau dia dah berumah tangga, pada isteri dia, dan kemudiannya pada ibu dan ayah dia. Ya, maka dekat sini nak tahu orang tu bertakwa ke tak, selain daripada kita tengok ukuran amalan dia, kita kena tengok macam mana kebajikan dia kepada isterinya. Ya, macam itulah sebaliknya. Isteri pun kan, orang rajin datang kuliah kan, takwa lah dia ni. Tapi dengan suami tak. Dengar ustaz cakap lembut, Assalamualaikum, saya apa khabar? Dengan suami, bang tu nak, saya dah masak ni, nak makan pun susah, so makan je pun. Tu bukan takwa, tu tokwa. Bergurau tak apa. Bergurau tak apa. Ya. Jadi maknanya takwa tu nilai yang dia begitu. Ya. Baik. Kemudian takwa yang ketiga adalah Allah suruh kita bertakwa kerana Allah berikan nikmat zuriat dan keluarga. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, iaitu takwa kepada nikmat keturunan, supaya kita menggunakan keturunan yang Allah berikan itu sebagai satu amanah agar dia menjadi jariah bagi kita. Dia kena ingat, dia menjadi jariah bagi kita untuk kebaikan, bukan jariah bagi kita untuk kejahatan. Sebab tu dalam Al-Quran yang lain Allah kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu. Dalam ayat yang lain Allah kata, innal khasirin. Tengok Allah kata, siapa orang yang rugi? Alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim. Antara orang yang rugi bukan orang tak beriman saja, Allah kata. Bukan orang yang tak beramal saja, tapi Allah kata, tak silap saya dalam surah Al-Qasas, orang yang rugi juga adalah orang yang dia baik, tapi dia meninggalkan keluarganya untuk diajar buat baik. Dia bagus, tapi dia tak jadikan keluarga dia bagus. Tapi kalau kita dah usaha, dah bagi semua, anak kita sendiri buat pilihan tak nak, itu lain cerita lah. Tapi kalau kita jenis tak nak lah, kan kadang ibu-ibu ni kan tak nak lah cakap, Ustaz kan saya tegur anak kecil hati, tak nak jaga saya pula kan setengah kan ibu-ibu dipikir macam tu. Dia anak kecil hati, saya duduk dengan siapa, tak ada siapa nak jaga saya kan, biar je lah. Tak boleh lah gitu kan. Cuma kita cakap tu cakap yang baik lah, ya. Kita cakap tu dengan nada kita sayang kat dia, bukan nada kita rasa kita bagus, ya. Jadi benda ini pun termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Ruginya dia sama ada dia dirugikan di akhirat kebaikannya oleh keluarga dia yang memufliskan dia,
ataupun dia rugi kerana dia masuk syurga tanpa keluarga? Rugi tak? Orang lain semua masuk, bawa anak cucu cicit, kamu mana? Saya biasalah single mother. Kat dunia pun single, balik akhirat pun single. Memanglah ada bidadara semua kan, tapi kita nak darah daging kita sendirilah kan. Maka dia akan terasa satu kerugian. Baik. Okey, yang penghujungnya Allah Ta'ala sebut kepada kita takwa yang kedua. Takwa yang keduanya Allah suruh kepada kita untuk bertakwa kepada Allah agar tidak bergantung dan tidak meminta melainkan kepada Allah. Sebab Allah kata allazi tasaaluna bih. Di sini Allah menyuruh kita tanda takwa kepada Allah apabila kita sentiasa ingat Allah. Kita sentiasa mengadu padanya, meminta padanya, bersandar padanya. Ya. Nah, ini tanda takwa seseorang kepada Allah juga. Zikrullah. Kalau kita ada masalah, kita cepat-cepat minta pada Allah, memohon padanya. Ini juga tanda seseorang tu Allah suruh bertakwa kepada Allah. Sebab orang-orang musyrikin bila mereka menghadapi masalah, mereka meminta kepada selain Allah. Ya. Baik, dan yang terakhir Allah Ta'ala sebut takwa kepada Allah itu dengan menjaga silaturahim. Tanda takwa kepada Allah adalah dengan menjaga silaturahim. Meminta kepada Allah tu maknanya salat dan doa. Salat sebagai ulama tafsir, salat dan doa. So Allah suruh kita bertakwa kepadanya dengan salat. Sebab daripada salat tu kita banyak minta kepada Allah di dalam salat kita. Dan keduanya doa tadilah, tanda pergantungan dan zikir. Cuma yang kedua, hablum minan nas, Allah menyuruh kita menjaga al-arham. Al-arham adalah merujuk kepada hubungan silaturahim. Hubungan silaturahim yang mana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis qudsi, ya. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan makhluknya, Allah menciptakan Ar-Rahim. Ar-Rahim ni apa? Kasih sayang. Allah ciptakan kasih sayang. Dan Allah ciptakan bagi kasih sayang tu adanya silah. Silah ni penghubung, benda yang nak jaga kasih sayang itu. Kemudian Allah berfirman kepada kasih sayang, Allah kata kepadanya, sesiapa yang memeliharamu maka akan aku memeliharanya, dan sesiapa yang memutuskan kamu maka aku akan memutuskannya. Ya. Setengah riwayat menyebutkan silaturahim ni ditanya pada Allah. Dia kata, ya Allah, untuk apakah engkau menciptakan aku? Maka Allah Ta'ala kata, aku menciptakan kamu adalah untuk manusia itu berkasih sayang. Ya. Kemudian bagaimana jika mereka tidak memelihara aku? Maka disebut dengan jawapan yang tadi. Allah kata, siapa yang menjaga kamu, aku menjaganya. Siapa yang mengabaikan kamu, maka aku mengabaikannya. Maka dekat sini menunjukkan asas kita nak jaga hubungan dengan makhluk Allah adalah sifat kasih sayang. Baik kasih sayang dengan manusia, yang asas yang pertama, kasih sayang dengan keluarga lah, mak ayah, ya, adik beradik, ya. Kemudian kasih sayang sesama manusia, jiran kita, kawan. Kemudian kasih sayang sesama makhluk yang lain. Ya, makhluk yang lain ni hayawan, tumbuh-tumbuhan, alam dan sebagainya pun ada nilai kasih sayang. Kalau tak ada kasih sayang ni, maka alam ni akan binasa dan rosak, ya, akan berlaku kezaliman dan sebagainya. Sebab tu asas kepada
Allah Ta'ala suruh kepada kita menjaga hubungan dengan manusia adalah dengan silaturahim, ya. Sebab tu ulama mengatakan antara tanda-tanda kiamat dan kebinasaan bila Allah cabut daripada diri manusia itu 3 perkara. Ya, kalau Allah cabut daripada manusia itu 3 perkara, maka akan berlakulah kiamat. Kiamat kat sini maknanya kebinasaan lah. Sama ada kiamat betul ataupun maknanya kehancuran. Yang pertama, apabila Allah Ta'ala mencabut sifat malu. Kerana malu ni dia berhubung dengan iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebahagian daripada iman. Sebab tu kita tengok hari ni sifat malu dah tak ada dah. Orang tak pergi semayang, dia tak rasa malu kan. Semua orang jalan pergi, dia relax, dia duduk tepi masjid tu tak pergi, dia tak rasa malu kan. Orang pergi semayang Jumaat, dia lepak, orang tak rasa malu. Allah cabut. Even orang buat benda-benda yang menjelekkan, benda-benda yang menggairahkan, benda-benda yang haram terang-terangan pun orang tak ada rasa malu. Kenapa? Allah cabut benda itu. Sebab tu ulama kata bila Allah dah cabut sifat malu, itu tandanya tidak ada lagi iman melainkan sebesar biji zarrah. Terlalu halus. Hanya dia percaya pada Allah, yang lain tu tak ada. Ya. Maknanya ini sampai kepada tahap yang paling bahayalah bila Allah buang sifat malu. Yang kedua, apabila Allah mencabut sifat kasih sayang, nilai kasih sayang. Itu kita tengok hari ni anak dengan mak ayah pun dah tak ada kasih sayang. Kadang-kadang mak ayah tak ada kasih sayang kat anak, kadang-kadang anak dah tak ada kasih sayang kat mak ayah. Bahkan kasih sayang kepada adik-beradik pun dah tak ada. Gaduh lah, apalah macam-macam, ya. Apatah lagi kasih sayang dengan pasangan, dengan jiran dan sebagainya, semua Allah Ta'ala cabut. Sebab tu bila tidak ada kasih sayang, maka tidak ada lagi peraturan dalam manusia melainkan berbuat kejahatan. Dan yang terakhir, yang ketiga, Allah dah cabut malu, Allah dah cabut kasih sayang. Yang ketiga adalah Allah Ta'ala mencabut yang disebutkan sebagai, iaitu keikhlasan. Allah cabut keikhlasan dalam jiwa manusia. Sebab tu kalau orang yang kerja pun tidak ikhlas, yang belajar pun tidak ikhlas, yang berkawan pun tidak ikhlas, yang berkahwin pun tidak ikhlas. Maknanya keikhlasan tu maksud saya kejujuran. Ulama kata Allah sebut kejujuran dalam jiwa manusia. So bila Allah cabut keikhlasan, Allah cabut kejujuran dalam jiwa manusia, siapa pun kita tak boleh jaya dah akhir zaman ni. Tengok orang tu macam boleh percaya, tak boleh percaya juga. Ini menunjukkan satu fitnah yang besar. Sebab tu kita kena jaga sifat malu, kita kena jaga sifat kasih sayang, dan kita kena jaga sifat keikhlasan dan kejujuran. Ya, kalau 3 benda ni kita jaga, insya-Allah tali ikatan yang mengikat kita hubungan dengan Allah itu adalah tali yang kuat. Ya. Okey, baik. Okey, habis kita untuk ayat yang pertama. Ada soalan setakat tu? Tak ada. Okay, tak ada. Kita masuk ayat yang kedua. Ayat yang kedua masuk dalam tajuk yang baru, iaitu kewajipan menyerahkan harta anak yatim dan haram memakan harta anak yatim. Okay, kenapa anak yatim Allah masuk dalam surah An-Nisa? Anak yatim bukan perempuan saja kan, laki pun ada, betul tak? Sebab ulama kata wanita ni golongan yang lemah. Sebab zaman jahiliah wanita ni ditindas.
Ya, ditindas kerana diperdagang mereka, dijual tubuh mereka, ya. Kemudian diambil hak mereka, tak diberi nafkah. Macam-macam lah kena tindas, ya. Termasuk golongan yang lemah selain wanita siapa? Anak yatim. Sebab tu Allah masukkan anak yatim dalam surah An-Nisa. Kerana anak yatim tak semestinya perempuan kan, tapi sebab dia masuk dalam kategori golongan yang lemah, ya, golongan yang ditindas. Ya. Kita baca ayat yang kedua sebab dia tajuk dia satu ayat ni satu tajuk. Nak kata detail surah An-Nisa ni. Baik, kita baca ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Sadaqallahul azim. Allah berfirman dengan mafhumnya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa itu, yakni baligh itu, harta mereka kembali. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Bermaksud menukar yang baik dengan buruk, maknanya kamu bagi harta kamu, harta anak yatim tu kamu ambil. Sebab harta orang yang jaga tu sikit, harta anak yatim tu banyak. Sudah mana-mana tukar. Ambil lah ni harta ayah kamu tinggalkan, padahal tu harta dia yang sikit, ya. Ada juga ulama tafsirkan, maknanya jangan kamu tukarkan yang baik dengan yang buruk itu. Allah dah benar kamu tumpang makan harta yang anak yatim dengan baik, janganlah kamu tukar dengan memakan harta mereka secara zalim. Kamu ambil kesempatan makan harta, guna harta anak yatim tu dengan sesuka hati, ya. Kemudian Allah Ta'ala kata, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama dengan harta kamu. Maknanya jangan kamu makan harta mereka macam harta kamu sendiri, kerana ia adalah merupakan satu perbuatan dosa yang besar. Baik, ulama kata melakukan dosa penindasan kepada kaum wanita ataupun isteri, dosanya besar. Bukan dosa kecil, ya, dosa besar. Menindas orang dosa besar. Tapi dosa besar ni pun dia ada kategori dia. Menindas orang lelaki dosa besar, zalim pada dia. Tapi kalau menindas wanita lebih besar, kerana dia adalah golongan yang lemah. Kalau menindas wanita isteri pula lagi besar. Kerana itu dalam hadis Nabi kata, kafa bil mar'i ithman ayyudayya may yaqut. Cukuplah seseorang kena tanggung beban dosa yang berat kerana dia mengabaikan nafkah isterinya. Itu dosa besar tu, bukan dosa yang kecil. Tapi kalau dia menganiayai wanita, maknya lagi besar lah. Itu yang paling besar sekali, ya. Ataupun menganiayai wanita isteri Nabi, itu pun besar juga, ya. Okey, kita balik semula pada ayat. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan. Dia ada sebab turun ayat ni, ya. Kita baca dulu sebab nuzul ayat ni. Kata Al-Kalbi, ini merupakan seorang tabi'in. Dia kata turun ayat ni tentang seorang lelaki daripada Bani Ghatfan. Dia memegang harta yang banyak milik anak saudara dia yang yatim. Abang dia meninggal, abang dia kaya, dia jaga anak saudara dia, anak yatim, tapi harta banyak, anak tunggal pula tu. Ketika anak yatim telah mencapai balik, anak yatim tu minta balik harta tu daripada bapa saudara dia. Pakcik bagi baliklah harta ayah saya tu, saya dah besar dah, saya dah pandai urus harta saya. Namun dia tak nak bagi. Tak boleh, kan? Bapa kamu dah bagi amanah harta pakcik,
Jadi pakcik bagi ikut sekati dah berapa pakcik nak bagi. Dia tak nak bagi. Lalu mereka berdua pergi jumpa Nabi SAW, mengadu kepada Nabi SAW. Maka Allah turunkan ayat ini, ya, Allah turunkan ayat yang kedua di dalam surah An-Nisa, ya. Baik. Lepas daripada Allah turunkan, mereka berkata, kami taat pada Allah dan pada Rasul, kami berlindung kepada Allah daripada dosa yang besar. Lalu dia pun menyerahkan harta itu kepada anak yatim tadi. Maka Nabi pun bersabda, barang siapa yang dipelihara dari sifat bakhil dan dengannya ia kembali seperti ini, maka dia akan mendapat syurga. Kemudian anak saudara tadi, dia dah dapat harta tu, Nabi kata pula kepadanya bahawasanya, dia kata anak tu bila dia dapat harta anak yatim tadi, dia kata harta tersebut ia sedekahkan pada jalan Allah. Maka Nabi bersabda, telah tetap pahala dan dosa yang ada masih tetap. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui pahala itu tetap, lalu bagaimana dosa juga boleh menjadi tetap, padahal anak saudara tadi telah infakkan hartanya di jalan Allah. Maka kata Rasulullah SAW, pahalanya telah tetap bagi si anak dan ayahnya tetap akan menanggung dosa jika harta itu tidak jika harta itu adalah merupakan harta yang datang daripada yang haram. So maksudnya anak yatim tu waris harta daripada bapak dia, harta haram. Bapak dia tidak Islam, mati, harta banyak, hasil judi ke hasil apa kan. Jadi pakcik dia masuk Islam ni ambil jaga, sebab anak dia masuk Islam bawah pakcik dia. Lepas tu bila anak dia dah besar, pakcik tu tak nak bagi harta tu. Mungkin sebab pakcik tu tahu harta tu haram ke, wallahu alam lah. Bila mengadu pada Nabi, Nabi kata kena bagi. Allah turunkan ayat Quran, kena bagi. Tidak kamu berdosa, pakcik tu bagilah semua. Jadi anak tu bila ambil harta tu, dia infak pada jalan Allah. Tapi Nabi kata, sahabat kata, Nabi kata pahala dia tetap dapat, dosa pun tetap. Takkan infak pada jalan Allah pun dapat dosa? Nabi kata tak, yang dosa tu bapa dia. Di sini menunjukkan pada kita ada dua pengajaran penting. Yang pertama, iaitu harta anak yatim apabila dia meminta kerana pertama, ulama kata haram kita bagi dan serah harta anak yatim kalau dia belum baligh. Haram. Kalau kita bagi kat dia, dia kecil lagi, remaja lagi, dia pun dalam ayat yang lain lepas ni kita tengok, bukan sekadar kalau dia dah balik pun, tapi dia tak pandai urus harta. Di sini orang kata apa? Boros. Pun kita tak boleh serah semua pada dia untuk kebaikan dia. Kalau kita serah juga, kita berdosa. Kerana kita membantu dia untuk merosakkan harta. So tak boleh. So pengajaran kat sini, tak boleh bagi harta kepada 5 golongan, kata ulama. Kita tak boleh serah harta kita pada 5 golongan. Yang pertama, tak boleh bagi harta kita kepada orang yang zalim, kerana dengan harta tu membantu dia membuat kezaliman. Zalim orang ke, zalim siapa ke, tak boleh. Tak ada support dia lah. Support ekonomi dia tak boleh. Itu macam bagi harta lah kat dia. Yang kedua, memberi atau menyerah harta kepada orang yang fasik, kerana itu membantu dia untuk dia berbuat maksiat. Orang kafir, orang munafik tu lain cerita lah. Itu memang kita maklum. Ini untuk orang Islam yang zalim atau orang Islam yang fasik. Yang ketiga, tidak boleh memberi harta kepada orang yang boros. Kita dah tahu dah, anak kita ni memang kaki boros. Bagi 1,000 habis, tak ada baki. Bagi 10,000 pun habis. Maknanya dia memang boros. Dia dapat, dia akan
bagi sesuka hati, buang ke lempar ke, orang yang boros tak boleh, atau orang yang membazir tak boleh. Ya. Yang keempat, kita juga tidak boleh memberi harta kepada orang-orang yang khianat. Atau yang khianat ni maksudnya yang menipu, yang khianat. Kalau kita tahu orang tu khianat, kita bagi juga, dosalah kita. Ya, atau orang yang berdusta, menipu, diketahui penipuan dia, dia memang orang kaki tipu. Yang kelima, iaitu tak boleh memberi harta kepada orang yang jahil. Ya, orang yang safi. Yang jahil ni orang yang tak tahu untuk mengurus harta, atau membelanjakan harta, atau nak jaga harta pun tak reti. Jenis bawa kereta, tinggal kunci kereta kat dalam, asyik hilang je kereta. Tak boleh lah. Ya. So 5 golongan ini ulama melarang kita memberi harta pada mereka. Ya. Kalau kita tak tahu, itu dosa dia akan tanggung sendiri. Tidak dibebankan ke atas kita dosa tadi. Macam poin yang kedua yang saya nak sebut ni, pengajaran kedua, iaitu kalau suami dia bekerja ada hasil haram, isteri tak tahu, dia tak pernah cerita. Cukup bulan dia bagi duit, cukup bulan dia bagi gelang, cukup bulan dia bagi handbag. Isteri kata, rajin suami saya. Kita tak tahu mana sumber dia, kita tak tahu. Tiba katakanlah lepas tu kita tahu, boleh tak kita pakai harta tu? Elok-elok dapat tahu, Allah, tak halal rupanya. Bang, semua duit kerja bang tak halal. Tak halal ni. Rupanya baru tahu, dia duduk kelentong kita apa semua. Rupanya dia buat bisnes arak ke, judi ke, kita tahu. Lepas tu kita tahu dia kerja company judi, gaji besar lah. Baru kita tahu. Ya. Dan suami ni dia berahsia. Ya. Niat dia, niat I baik, I nak you bergaya, I nak you keluarga I hidup senang, tapi hasilnya haram lah. Boleh tak isteri tu boleh ambil tak? Macam tu je Ustaz. Kalau you tak nak sembarang, okey, you kerja lah. I tak boleh bagilah nafkah sebab semuanya haram. Macam mana tu? Boleh ambil tak boleh ambil? Boleh ambil ke tak boleh ambil? Diam ya. So kerja sendirilah, start jual karipap, jual tudung. Baik. Berdasarkan kepada riwayat tadi kita baca, yang mana Nabi kata bapa dia tanggung dosa, anak dia tetap dapat pahala. Maknanya wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tu tidak akan menanggung dosa seseorang yang lain. Tetapi kita kena beza ya. Kalau isteri tu ada kemampuan dan pendapatan sendiri, kita kena beza dua benda ya. Dari segi hukum syariat dan hukum, kita panggil satu lagi dipanggil sebagai hukum akhlak, syariat dan akhlak. Dari segi hukum fiqah, isteri boleh ambil atas dasar nafkah, atas dasar nafkah ya. Kerana isteri tu ambil kerana agama peruntukkan baginya nafkah. Kalau suami bagi nafkah yang haram pada dia, suami tu tanggung dosa, isteri tak tanggung. Sebab memang hak isteri kena dapat nafkah, tapi syariat suruh nafkah yang halal. Suami pergi bagi yang haram, salah suami ya, takkan salah isteri. Macam anak waris harta bapak dia, tengok-tengok hasil haram. Kalau anak tu tak boleh ambil harta tu, dia jual semua, jual pun dapat kat siapa? Dia tak dapat. Susah tak dia? Susah. Dosa tu
ditanggung oleh suami, bapa dia. Tetapi ulama kata dari sudut akhlak, kalau isteri itu ada gaji sendiri, pendapatan sendiri, dia nak ambil warak. Ini bukan semua orang boleh warak ni, banyak wara. So dia tak ambil lah. Tapi kalau dia tak mampu, dia boleh ambil. Soal dosa, suami dia yang tanggung. Ya, sama macam kita bagi kita bukan menolong dia. Bang, jangan kerja kat sini. Oh, you kata jangan kerja, nafkah you ambil. Dah, I ambil kerana agama bagi peruntukan banyak ni. Cuma isteri tak boleh ambil lebih lah. Berapa belanja, banyak tu saja dia boleh ambil. Tak boleh, abang tambah satu lagi handbag, tak boleh lah. Sebab itu melebihi keperluan. Agama bagi kadar keperluan saja. Kalau lebih keperluan, kemahuan tu dia dikira makan benda haram juga, sebab ada kemahuan. Ya, dia dah jadi kemahuan. Kalau keperluan, dia boleh ambil. Ya, pada kadar dia saja. Makan, minum, duit minyak boleh lah. Ya. Kalau kemahuan dia tak boleh minta lah. Baik. Sama macam kita bagi duit ke orang, orang pergi beli dadah, beli rokok, takkan kita sekongkol. Ya. Kata kalau kita tahu, lepas tu kita tahu, kita dapat dosa, tak dapat lah kan. Sebab itu di luar kemampuan kita. Sebab bila kita dah serah pada dia, benda tu jadi milik siapa? Milik dia. So bila dia uruskan, dia akan bertanggungjawab dengan Allah. Melainkan kita dah tahu dia beli benda tu, kita bagi lagi, tu tak boleh lah. Itu baru membantu. Tapi macam isteri, dia bukan membantu. Sebab dia bukan memberi, dia menerima. Dia menerima. Cuma dia nasihatkan suami dia supaya tinggalkan yang haram. Kalau suami dia degil juga, ego dia, kita nak ada kuasa apa? Tak ada kuasa apa-apa. Ya? Cuma dia boleh filekan saya tak pastilah dekat mahkamah ada peruntukan untuk nafkah yang halal ke tidak, tu saya tak pasti. Tapi kalau ikut segi Islam, mesti kena bagi nafkah yang halal. Okey, baik. Okey, itu yang pertama. Yang ketiga, iaitu larangan untuk memakan harta anak yatim dengan secara batil. Memakan harta anak yatim dengan secara batil ni ada beberapa perkara. Yang pertama adalah mengguna harta anak yatim itu dan menyimpan hartanya. Dia habiskan harta anak yatim, dia simpan harta dia, dia tak sentuh harta dia. Yang kedua adalah dengan cara dia memakan harta anak yatim lebih daripada keperluannya, pun haram. Yang ketiga adalah mempergunakan anak yatim adalah untuk kepentingannya, pun haram. Kan banyak orang kan, ni anak yatim asnaf, orang bagi duit juta-juta. Anak yatim tu duduk susah macam tu lah. Yang kaya siapa? Penjaga yatim. Yang kaya penjaga yatim. Sebab kalau duit banyak, dia cantikkan rumah jagan anak yatim pun makan nandos. Katil pun king size. Siapa nak bagi nafkah? Siapa nak bagi belanja? Biar anak yatim kita bagi miskin. Yang kaya dia, ni tak boleh. Ya. Ini juga dikira memakan harta anak yatim. Termasuk memakan harta anak yatim yang ulama senaraikan lagi, memakan harta pusaka anak yatim. Makan harta pusaka anak yatim. Macam mana makan harta pusaka anak yatim? Iaitu apabila si mati meninggal, anaknya belum baligh, kemudian harta anak yatim itu diambil oleh saudaranya. Itu makan harta anak yatim. Yang kedua,
memakan harta anak yatim itu adalah dengan memakan kenduri. Makan kenduri duit belanja yang telah dikeluarkan daripada harta anak yatim pada hari kematian. Pun makan harta anak yatim. Katakan si mati meninggal. Bila dia meninggal, harta yang ditinggal tu jadi harta siapa? Anak dia lah, keluarga dia. Anak dia pula semua kecil-kecil lagi, belum balik. Lepas tu orang pergi guna harta pusaka tu tadi buat majlis kenduri. Kita makan harta anak yatim. Tak boleh. Tapi kalau adik-beradik si mati yang keluarkan duit buat kenduri, tak apa. Itu tak ada masalah. Sebab dia tak sangkut paut. Ataupun anak-anak dia semua dah besar belaka dah, dia orang pun setuju kan, okey lah, kita ambil bahagian kita buat, tak ada masalah. Tapi lepas tu kita kena tengok, kalau orang meninggal anak kecil, kalau dah ada anak kecil, jangan kita makan. Kena tanyalah, tapi segan lah kita. Takkan kita nak tanya duit makan ni duit siapa, takkan kita nak tanya yang tu. Kan dia kata busy body pula kan. Sebab kadang-kadang orang jahil, dia tak tahu, keluarga tu jahil, dia pergi pakai duit tu. Dia tak belajar kan, dia pakai duit si mati tu. Kalau isteri tu bekerja, dia pakai duit dia, tak apa. Kalau isteri tu pun tak bekerja, dia pakai duit arwah suami dia. Kalau dia pakai bahagian dia, tak apalah. Kalau dia kata tak apalah, mak pakai bahagian mak, okey lah, kena tolak lah bahagian nanti. Nanti kan bila tolak, dia tak tolak pula lah. So adalah bahagian anak-anak dia yang yatim di dekat situ. Maka di situ pun dikira sebagai memakan harta anak yatim. Ya. So termasuk juga memakan harta anak yatim, ulama mengatakan adalah iaitu mengambil barang-barangan mereka dan menggunakannya atau menghalangi daripada mereka mendapatkannya. Itu pun termasuk di antara dosa yang besar. Okey, baik. Cuma kita kena faham bila disebut yatim, yatim ni maknanya sebelum baligh. Siapa yang dah baligh tidak yatim. So kalau semua yang ada kat depan saya ni, kalau mak ayah dah meninggal, bukan anak yatim lah. Kecuali jika bapa dia nama yatim. So dia anak kepada yatim lah. Ya. Okey, wallahu a'lam. Dan kena ingat kan, memakan harta anak yatim termasuk di antara 7 dosa besar yang paling besar. 7 dosa besar yang paling besar yang Nabi sebut dalam bab memakan harta ni. Pertama, paling besar dosa makan harta, dosa apa? Kalau dosa dengan Allah paling besar, pertama syirik lah. Dosa besar dengan manusia yang melibatkan jiwa, bunuh. Tapi dalam bab makan harta ni paling besar apa? Riba. Lepas riba, makan harta anak yatim. Lepas tu baru pergi kepada judi, baru pergi kepada yang lain lah. Ya. Okey, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung ayat 3 dan ayat 4.